Apa hukum tengok wayang? Apa hukum tengok wayang? Kalau tanya Syihabuddin Ahmad, saya menjawab bahawa tengok wayang hukumnya adalah seperti tengok TV dekat rumah. Tengok wayang adalah seperti tengok apa-apalah. Maksudnya dia termasuk dalam perkara-perkara yang harus. Perkara harus ni maksudnya perkara yang kita kata tidak ada larangan untuk dilakukan dan tidak ada galakan untuk dilakukan. Benda ni boleh jadi dia diharamkan dan dia boleh jadi dihalalkan. Diharamkan, boleh jadi dia menjadi sunat pula. Itu perkara harus. Macam mana sesuatu perkara haram itu, satu perkara harus boleh jadi haram apabila idza khalaqa bihil muharramat, bila dia bercampur dengan perkara-perkara haram. Bila bercampur dengan perkara-perkara haram, maka dia jadi haram. Contoh, muzik harus ke haram? Muzik harus. Tetapi apabila muzik itu dibuat di tempat pelacuran dengan bunyi-bunyian, dengan muzik, dengan bentuk-bentuk yang ni, macam contoh lagu-lagu orang putih yang banyak lah, yang seksual, cerita tentang body, saya pun tak tahu, saya lupa banyak lagu-lagu orang putih, bukan minat sangat pun. Tapi cerita tentang perempuan punya body, ajak pergi duduk bilik, apa semua tu, dia jadi haram. Padahal muzik asalnya harus saja. Tapi cuma dia boleh menjadi haram disebabkan idza khalaqa, bila dia bercampur. Ikhtilaf dekat situ. Ikhtilaf. Percampuran. Berlaku percampuran dengan perkara haram. Boleh jadi wayang itu harus. Boleh pergi, tak ada masalah. Tetapi boleh jadi haram wayang itu apabila wayang itu bercampur dengan perkara-perkara haram. Contoh, hampir tengok cerita haram. Cerita tu orang lelaki berpeluk, anak dara orang berpeluk dengan lelaki orang. Anak dara orang berpeluk dengan anak teruna orang. Walaupun cerita tu cerita Melayu, walaupun yang lakon tu orang Islam, walaupun dia pakai tudung. Tapi cerita tu cerita berpeluk sakan. Cerita tu boleh tak diterima daripada sudut agamanya? Tak boleh. Boleh tengok tak daripada sudut kita memberikan sokongan kepada dia, daripada sudut berkenaan, itu timbangan dia. Nampak tak? Dia boleh jadi haram, boleh jadi harus. Idza khalata dekat situ. Maksudnya berlaku percampuran. Tapi kalau dia tidak berlaku percampuran dengan perkara-perkara haram, maka dia balik kepada perkara asas, iaitu harus untuk kita tengok. Cerita-cerita ni harus untuk kita tengok. Anak tengok cerita Mak Kilau, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tetapi sekiranya berlaku percampuran perkara-perkara yang haram, maka dia haram. Hang tengok cerita tu dekat tempat lain, sama tak tengok dekat tu? Sebab dia tutup, dia bagi gelap. Ya, tak ada masalah. Pawagan ni memang gelap pun. Tetapi dia bukanlah tempat maksiat pun. Tapi kalau kita nak kata, boleh tak pawagam dijadikan tempat maksiat? Maksudnya orang buat maksiat kat pawagam, boleh tak? Boleh. Dekat taman permainan pun orang boleh buat maksiat. Sebab tu dia ada larangan-larangan membuat maksiat di tempat permainan. Nampak tak? Saya bukannya mengukuhkan pandangan kata mesti kata boleh untuk pawagam. Tak boleh kata haram. Tak. Saya kata relax saja. Berdasarkan kepada penelitian masing-masing. Ada orang melihat bahawa ia bukan tempat yang bagus. Tempat-tempat yang bergelap macam tu, duduk macam tu, boleh mendatangkan kepada keburukan, boleh mendatangkan fitnah. Bila awak rasa ia boleh mendatangkan fitnah, maka hindarilah dia. Jangan pergi pawagam. Tapi kalau anda rasa okey, dia tak menjadi masalah dalam isu berkenaan, hang nak pergi bawa anak-anak, silakan. Saya sendiri pergi pawagam, tapi saya tak pergi pawagam umum. Saya pergi pawagam yang ada kanak-kanak tu. Dia ada apa nama dia tu, family pawagam. Family pawagam ni dah makin banyak dekat tempat kita ni. Jadi family pawagam ni dia tak gelap. Dia tak gelap. Dia cerah jugalah. Gambar pun elok. Budak-budak boleh hingar dekat situ. Dan budak-budak boleh main kat bawah tu. Itu family pawagam. Dia ada tempat bersandar elok, relax, makan. Memang best. So anak pergi masuk situ boleh. Cuma masalah dia tak semua filem ada kat situ. Dia ada terhad untuk budak-budak. Jadi kita pergi tengoklah kalau nak tengok pawagam, tengok dekat situ. Okey. Jadi dia terhad kepada pandangan masing-masing di dalam hal ini. Selagi mana tak turun fatwa, maka kita boleh mengambil mana-mana pandangan.